أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة فإن عند الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat keluar ke masa pada kita bersama-sama kita mempelajari hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan cara hidup kita hari ini. Yang masih lagi kita buat satu bahasan berkenaan dengan salat, sembahyang. Jadi pada siri yang telah lepas kita belajar berkenaan dengan niat takbiratul ihram, qiyam dan juga baca surah Al-Fatihah sebagai rukun dalam semaya. Kemudian pula rukun seterusnya rokok. Rokok juga satu rukun dalam rukun salat. Bila rokok kena itma'innan fi rokok, mana kena tamak-ninah dari rokok. Rokok kalau lah tak kena dengan cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rokok kita saat itu tak sah lah, tak boleh. Sebab satu perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semaya mengikut aku semaya. Kena belajar rokok Nabi belah mana. Dulu kita belajar berkenaan dengan takbir, kat tangan Nabi, kemudian pula qiyam dan rokok. Rokok ni satu perkara yang penting bagi kita. Kalaulah kita nak puasa rokok, kena rokok turut biar sempurna. Maknanya rokok ni kena betul, tulang belakang kita tu kena betul. Seperti yang panggil tak boleh kepala kita tunduk, telajak, dan tak boleh kepala kita terbengong. Ini sama panggil kepala kita dengan belakang tu kena sama. Tangan kita tu kena tak di lutut. Dua tangan kita kena tak di lutut. Tak di putih, tulang kering tak boleh. Tak di paha pun tak boleh. Letak di lutut saat itu kena buka. Balik siku kita tu kena buka. Tak tangan kita di lutut. Kalau dapat tangan kita tak di lutut, lepas tu dia kena buka, bukan mesti cekak tak. Buka, renggir anak jari kita tu, cekak di lutut masa kita rokok. Lepas tu kena betul, pada belakang tu betih kita tu pun, lutut kita tu betul, duduk ini betul, terik. Kalau kena dia tak ada,
Nanti orang uzur, tak puasa, nak terik kaki tu tak ada arah. Misalnya terik tak boleh. Lutut kita sakit lutut ataupun sakit pinggir ataupun orang panggil sakit orat dan sebagainya. Lepas tu mengikut kita puasa. Tapi kalau lah kita sehat molek, nak terik. Lutut kita nak terik betul. Lepas tu pula, kepala kita kena betul dengan belakang kita betul. Jangan naik. Jangan duduk pasal naik, pasal lenggok atau pasal yang orang panggil tinggi kepala daripada belakang ataupun gendak kepala daripada belakang tak boleh. Itu cara hak Nabi kita ajar sahabat lah tu. Ni suruh tu molek. Bagi kuasa tu buat molek. Mengikut kuasa kita masing-masing. Orang belakang bokok tu nak rana tu. Terik, bila terik tangan kita, terik kaki kita sana tu nak molek. Dalam kita rokok kepada Allah SWT. Jadi cara kita nak rokok saat itu. Dalam Islam pun dia ajar supaya nak kita saat ini rokok molek depan tu. Nisbah pada wanita orang Tino pula, di segi hadis dalam hadis semua tak ada farak, tak ada beza. Perempuan dan lelaki ini sama ya. Rokok itu serupa dalam hadis Nabi. Tapi ada juga pendapat daripada Imam Nawawi, Pak Syafi'iyah tu. Mari orang Tino ni dia di rapat sikit, rapat. Duduk dia tu pasing rapat. Pasal di stoko tu Tino. Balik atas tu pasal buka gitu. Lepas tu dalam pendapat ulama. Adapun hadis Nabi ni tak ada khilaf. Hadis Nabi ni sama. Hukum semaya lelaki perempuan ni sama belaka. Kecuali segi suara itu lain lah. Segi beh itu lain lah. Itu tu. Ni segi panggil nak kata subhanallah tu kerana ketina ia tak boleh. Suara berarti kena tepuk tangan dia tu. Tu maknanya hak benda tak suka. Ataupun cara duduk, cara takbir, cara rokok, sujud apa semua tu. Mari dalam hadis tu sama. Tidak farak di antara lelaki dan perempuan. Maknanya dalam perbuatan dia. Hanya daripada pendapat-pendapat ulama mari dia kecek. Kata orang panggil retina ni kena pesing berapa. Biar rokok tangan dia tak boleh buka, siku dia tu berapa. Itu pendapat ulama. Dalam hadis mari tak ada pula tu. Sebab tu dia khilaf banyak. Khilaf banyak. Kita tengok orang Arab semaya ada semaya orang atas rokok sujud apa. Orang kita semaya kepek. Macam tu. Sebab dia pendapat daripada nak Imam Nawawi. Tu baik mari hukum malah tu. Tu walau alam lah. Kita nak duduk bersama mana tu tak apa. Tak apa. Nak duduk bersama lelaki pun tak ada masalah apa. Di segi duduk ke rokok, sujud dan juga orang panggil duduk diri, qiyam dan masalah takbir apa semua tu sama belakang. Itu maknanya dalam rokok. Ada baca dia sunat. Subhanallahil azim tu. Pak ni tu ya sunat. Baca. Dalam orang panggil rokok ni dia tak baca Quran dan dia tidak doa. Rokok ni biasa Nabi suruh besar Allah Subhanallahil azim. Banyak kata banyak kali pun tak apa. Kalau misal kita kalau semaya seseorang kita ada rokok lama tak apa. Kata subhanallahil azim supaya kita kata luas semaya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kalimah tu beribu-ribu kita kata. Subhanallah tu paling kurang 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Atullah dia kata mengatik la ilaha illallah saat itu. Kita beribu pun molek, 1000 kali. Tapi dalam rokok ni subhana rabbiyal azim. Baca balah tu banyak kali pun tak apa. 1000 kali hak ni mengikut dalam hadis sahih. Mengikut dalam panggil Bukhari Muslim tu mari lafaz subhana rabbiyal azim tu lah. Tapi ada riwayat lain tu tambah wa bihamdih tu khilaf ulama. Ada pendapat kata hadis dhaif. Ada kata panggil hadis tu martabah hasan. Mana tu khilaf ulama lah. Jadi bila khilaf ulama tu
Nah kita nak bubuh tak ada apa, tapi kalau tak bubuh tu molek. Nah subhanallah azim saja tu apa kali tak apa. Kita pandai berdoa subhanallah azim, kita kata subhanallah tu pandai juga. Nah Allah Akbar tu pandai juga. Nah kita kata alhamdulillah tu pandai juga. Nah biasa ya. Pandai pun kalau banyak kali dia panggil juga. Nah sebab tu dalam hal kita semaya ni paling molek sekali kita ambil hadis sahih mari pakai. Nah lepas tu kata boleh banyak kali. Kalau semaya ramai-ramai terus ada email ni dia tak boleh lama. Kalau semaya pesing semaya malam apa lah. Terus semaya soal kita sunat rawatib ke apa lagi lah. Kita nak panjang setara mana tu sebab tak ada berganggu dengan remo. Kalau kita di email ni panjang ni masalah pun agak belakang duduk tak kosong. Ada-kadang ada kerja sebanyak misalnya ada kerja gaduh ke apa semua tu kita baca panjang dia tak kosong semaya dia. Bila tak kosong semaya dia ni menyebabkan kita tak kosong semaya dia tu nak jaga situ. Sebab urusan manusia tak sama. Orang ni dia tengok kata dah ni nah penting dan sebagainya janji dengan orang ataupun apa dia semua. Kata panjang dia satu masalah. Sebab tu tak boleh situ. Itu dalam masalah rokok. Adapun bila kita bakit daripada rokok tu dia panggil i'tidal. I'tidal ni satu rukun juga dalam semaya. I'tidal ni ya kena tamanah juga i'tidal. Bila kita i'tidal ni nak letak tangan mana dia masalah banyak sini. Masa kita kata sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Rabbana walakal hamd nak letak tangan mana? Tangan kita tu. Kita nak letak semacam kita qiyam pertama ke ataupun nak irsal lepas tangan kita. Tu banyak pendapat ulama sebab hadis mari ni tak ada ayat. Kalau hadis tak ada ayat katanya melepas pada rokok tu kena letak tangan tak ada ataupun lepas. Tak ada ayat mari jelas tak dalam hadis mari. Jadi hak ulama faham katanya kena letak tangan ni bila kata qiyam sama. Umum. Yang pertama masa baca Fatihah, yang kedua masa i'tidal. Sama hukum. Sebab Nabi ayat masa qiyam. Sebab tu cara letak dua tangan masa sama dia daripada kita rokok tu i'tidal ni selepas pada rokok tu dalam semaya ni ada khilaf ulama. Ulama sekarang ni khilaf banyak dia. Untuk kecek masalah ni, pakak ada kecek masalah ni. Jadi kalau tengok pada Syekh bin Baz ni, Abdul Aziz bin Baz ni, dia waktu buat fatwa dia katanya ulama Najdi, ulama Hijaz, ulama kawasan negeri Saudi. Najdi dan Hijaz ni Mekah, Madinah. Kawasan Mekah, Jeddah, Taif dan juga panggil kawasan Riyadh, Qasim. Kawasan semua saat itu kalau negeri Arab Saudi ni. Dia dipehar kata anna sunnah saat itu ayyadha yaminahu ala shimali ala sadrihi. Letak tangan saat itu kanan di atas kiri di atas dada dia. Tak atas dada dia. Masa orang panggil tak atas dada saat itu masa kita i'tidal. Wa anna irsal al-yadaini makruhun. Kalau misal kita lepas tangan kita tu, artinya lelaki orang pelak sekali kata makruh. Hukum dia makruh. La yang bagi fi'lahu li kaunihi khilafus sunnah. Dia kata kerana mukhalafah dengan sunnah. Perbuatan belah tu lepas tangan tu dia kata itu menyalahi dengan sunnah. Dia ambil dalil wastadillu bi hadisi qabdal yadain halal qiyam. Dia ambil dalil dengan hadis-hadis yang kena letak dua tangan kita tu ketika kita qiyam. Mana hadis nak qiyam? Hadis qiyam ni dia tidak rabuk mai katanya masa qiyam baca Fatihah ataupun masa i'tidal. Itu dia khilaf situlah. Sebab tu waqalu berkata mereka itu ulama hak Saudi ni kebanyakan la farqa bainal qiyam qabla ar-ruku'.
Tidak farak, tidak beza di antara qiyam ni sebelum rokok wa ba'dahu, dan selepas pada rokok. Masa kita duduk diri ni, belum pada kita rokok pun tak tangan belah tu, lepas rokok tak tangan belah tu juga. Mana masa-masa i'tidal pun lah tu juga. Pada pendapat dia. La'anna al-hadis ta'ammul halain. Kerana hadis ni yang mencakupi dua keadaan. Nah, dua keadaan. Keadaan belum rokok dan lepas rokok. Tak kira. Nah, ia ta'yi pula wa yu'ayyidu dhalika ma kharrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahih an Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati yad'u yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra. Wa hadha ya'ummu al-qiyam alladhi qabla ar-ruku'i wal ladhi ba'dahu. Nah, balik hukum dia ni kata yang ta'yi dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih kepada Wa'il bin Hajar kata, aku tengok Nabi SAW bila dia qiyam, bila dia semaya. Nah, qiyam dalam semaya saat itu dia letak tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada dia tu. Dia letak gitu. Dia kata umum, hadis ni umum. Ini pahal dia kata hadis ni umum. Kalau hadis dak royak kata belum rokok, lepas rokok tak ada royak dalam hadis. Bukan hadis kata belum rokok kena tak tangan atas dada. Nah, masa qiyam lepas rokok tidak pun tak tangan atas dada. Hadis tak ada royak itu, tapi dia pahal sebab hadis ni umum. Hadis ni saat ni tak ada rabuk atau pian mana, berartinya tu apa lah, tak kira asal ke qiyam. Nah, asal qiyam pokok ulama ni pahal kata, nah, qiyam saat itu selepas rokok, sebelum rokok, lepas rokok supaya tak hanya terhadap rokok, asal ke qiyam dan semaya. Nah, kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala wa laisa ma'an man qala irsa lahuma qabla rukuk hujjah. Okey, kata lepas tangan, ketika lepas dah rokok masa i'tidal saat itu tak ada hujjah, dia kata. Dia ada dalil. Yahsunul i'timad 'alaiha fi ma na'lam. Pada mengikut dia tahu saat itu tak ada dalil yang katanya lepas tangan lepas masa i'tidal tu. Nah, bahkan dia kata zalika khilafus sharihus sunnah. Ya, khilaf sharihus sunnah dia kata. Sharih dengan sunnah ni kata asal ke qiyam tak kira, tak ada royak. Nabi tak ada royak. Nah, ni satu perkara nak lepas daripada manusia ijtihad ni. Nah, ijtihad ni satu benda yang penting. Biar kena dapat 2 pahala, biar salah dapat 1 pahala. Biar kena juga tak ada salah. Nah, sebab tu kalau tengok dalam mazhab Pak ni, nah, dia tak ada kecek mana buku lah ni. Nah, banyak kedok lah irsan dia lepas tangan. Nah, sebab mari dalam wa hadzal qaul huwa riwayat an Imam Ahmad qala fil insaf itu qala Imam Ahmad idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' in syaa'a arsala yadayhi wa in syaa'a wada'a yaminahu. Nah, ala shimalihi intaha. Hak pendapat Imam Ahmad ni dalam kitab dia kata, nah, ni pendapat dia lah, bukanlah hadis dah. Imam Ahmad kata, nah, bila kamu akad kepala dapat rokok, nah, maka tangan kita wasa nak tak ada tak lagi. Masa lepas pun tak ada gapai ikut munaf lah. Nanti Imam Ahmad. Nah, ada pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Malik lepas dulu dah. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pun lepas juga. Ada tak ada lah. Pokoknya mana ini Imam Ahmad yang dua jalan. Dengan tengok ada terojak lagi kitab hak Imam Syafi'i itu sendiri, dia lepas tangan. Kita ada tak ada masa yang tidak. Tengok dalam hak Imam Abu Hanifah pun dia lepas juga, tak ada masa yang tidak. Tengok dalam Imam Malik pun lepas juga, ada tak tangan tak ada. Tapi tengok pendapat Imam Ahmad ni, dia royak 2 cara. Kalau misal kita nak tak pun tak apa, nak lepas pun tak apa, boleh kedua. Nah, itu dalam pendapat hak pemazhab. Sebab tu dia hak lepas tu ramah juga. Hak tak pun boleh kira juga. Dalil dia tu boleh kira cara faham hadis dia tu. Tapi kalau Syekh bin Baz ni tu, ya, hukum dia nya makruh lepas. Nak letak tu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ni,
saya pedal lah dengan dia di Saudi tu. Nah, dia baru mati ya, dia Syekh bin Baz ni. Nah, dia jumpa dengan dia lah, Syekh bin Baz ni. Nah, dia lah salah satu waktu beri fatwa masalah ni, kata yang ambil pada pendapat Imam Ahmad ayat kitab dia ni, kata lepas pun tak apa, nak letak tangan tak ada pun tak apa, masa tidak. Jadi dia pergi balik tak kena letak, sebab hadis Nabi. Nah, mari royak kata, nah, qiyam dalam semaya ni ialah letak tangan tak ada. Nabi tak ada rabuk mari, tak ada royaknya cacing kata, nah, masa qiyam Fatihah ke masa tidak. Lalu tu dia kata kedua-duanya mesti kena letak. Nah, tu kalau maknanya sunat lah situ tu bagi dia. Ini sunat lah ke tak masa qiyam tu pun sunat juga. Masa baca Fatihah tu sama lah segi hukum dia. Masa baca Fatihah dengan masa tidak tu sama. Tapi kalau tengok pada amatul fuqaha mutaqaddimin, muasirin pula, nah, ila annahu yursalu yadaihi ba'da rukun. Nah, tengok pada kebanyakan ulama Mesir mana kebanyakan saat itu dah ulama dulu apa semua tu lepas tangan belakang. Banyak ke lepas tangan. Dia masalah ni besar ni dalam Saudi ya. Nah, letak tangan terhadap tu lain pada tu banyak lepas belakang. Masa tidak. Banyak ke lepas sampai kepada Imam Zahab Al-Albani. Imam Albani itu rahimahullah ta'ala, Syekh Albani, Nasruddin Albani itu ulama hadis terbesar lah dia tu, muasirin. Saya pernah jumpa dengan dia. Dia mati ke dia daripada Syekh bin Baz, dia mati dulu. Dia mati ke dia sikit. Nah, dia umur barat tu lah, sekitar setahun dua gitu. Nah, orang yang terbesar sikit ulama hadis. Nah, nak banding itu tak ada lah zaman lah ni, nak lebih pada dia di segi hukum hadis dan sebagainya. Orang iktimaknya dia Syekh Albani itu. Nah, Albania biasa dia besar di Suria, kemudian dia tinggal di Ordon, dia mati di Ordon. Nah, balik dia pendapat kata, nah, ila anna qabdahuma ba'da raqam bid'ah. Nah, ya begitu tu. Dia letak tangan terhadap lepas pada raqam yang saya tidak ni hukum tu bid'ah. Dia hukum bid'ah. Ya wahyu hukum bid'ah. Maknanya banyak-banyak cara tu. Nah, kalau tak ada sikit, tak ada lah hadis pak tu. Yang bid'ah lah dia hukum. Nah, sebab dia kata dalam umum ni, nah, dia kata benda tu sebab tak ada dalil mari. Pak Nabi duduk goyak ni terkiam masa Fatihah. Hak masa tidak ni mana ada dalil mari, ayat kata pula. Mana dalil kata masa tidak sutak tangan tak ada. Ayat kata pula Albani. Ya, mana dalil kata masa tidak sutak tangan tak ada. Hak Nabi suruh hak itu. Nah, pada masa baca Fatihah tu, lepas pada takbir Allahu Akbar baca Fatihah tu, nak baca Fatihah tu, Allahu Akbar sudah takbiratul ihram ni tak tangan terhadap. Tu hak Nabi ayat, ada hadis. Ada masa yang tidak ni ayat tidak, ada ayat tak tangan terhadap dah. Pada dia kata situ lepas lah, batu Imam Pak ni duduk lepas belakang. Hanya Imam Ahmad yang pilih kata nak tak apa, nak lepas tak apa. Tapi saya membagi kata, nah benar ni sana itu kena tak tangan terhadap support dengan qiyam tadi. Sebab mana kalau misalnya tidak royak tak ada irsan lepas tangan, mana dalil? Betul ada. Nah, mana dalil kata Nabi suruh lepas tangan masa tidak. Nah, ni kata mana dalil hak Nabi suruh tak tangan masa tidak. Jadi khilaf banyak ulama masalah benda lah ni. Sebab tu ya benda baru timbul gitu ya. Masa benda ni baru timbul, bukan lama-lama tak kecek benda ni. Dulu ya lepas gitu, tak ada masalah kok. Nah, kemudian baru duduk kecek. Abang akhir ni banyak sekali ulama akhir ni. Pada umumnya ini masalah dia panggil satu masalah yang far'iyah. Masalah far'ah. Nah, masalah dia panggil sunat semaya, adat semaya. Nah, bukanlah benda tu wajib. Pada semua ulama tak ada kata wajib sahabat. Nah, tak ada kata wajib sahabat. Banyak kalau tengok pada orang panggil Imam Syaf'ibah kata, nah benda tu kalau kita lepas makruh. Nak letak tu sunat. Bagi Syekh Albani itu, nah sunnah belaka apa sunnah belaka ni. Nah kira lapis harga itu dah apa sunnah belaka ni luar ni. Yang Albani katanya letak tangan terhadap lepas pada rakaat saat tidak tu bid'ah.
Lepas tu malah sunnah. Lepas tu sunnah tak tangan bid'ah. Ya khilaf ada panggil khilaf macam tu. Nah, ulama sunnah belaka. Bukan ulama bersih hak lain dak. Dia sunnah belaka. Pokok nak ada hadis belaka ni. Tapi nak ayat benar ni benda yang nizam. Nah, di antara orang Islam belah ni tak surat kira mana lah. Nah, tak surat besar belah ni. Nampak orang pasal nak tak tangan tak ada. Pasal pada rokok tak lah, tak apa. Orang nak lepas tak ada apa. Nah, jangan duduk orang tak tangan tak ada tak kena tu semaya orang lepas tangan tu. Orang lepas tangan tak kena semaya tak tangan tak ada masyarakat. Jadi tak sah lah tu. Jadi satu muskilah yang besar. Al-Islam tak sewilah tu. Kita kira tu benda istihadi, benda pesing istihad manusia. Nah, kita tengok situ saat itu pesing dalil ni kecek pen ni hujah mereka ni molek kedua. Jadi molek kedua tak nak pergi mana. Tengok dua-dua ni masa boleh pergi kedua, apa sedap dua. Nah, tak usah katalah bid'ah orang tak tanya dah ada ni. Kalau Imam Albani ni kata bid'ah. Tak usah katalah makruh orang lepas tangan tu. Kalau sampai baik kata makruh. Nah, sebab Nabi sini tujuan nak panggil kita lalai pilih dah sini. Nah, apa boleh ada nak lain Nabi royak so tengok hikmat dari sunnah. Macam kalau Nabi royak so royak. Betul ni Nabi tak ada royak. Ada ayat atau lepas ke letak. Nak kita pilih dah lah. Nak umat Islam boleh pilih masa nak duduk lah mana. Sini masa nak mengadap tu sini nak duduk lah mana ikutmu. Lepas tu Imam Ahmad kena ya kecek. Imam Ahmad kata mau nak tak nak lepas ada apa boleh keluar. Atau Imam Ahmad. Jadi ada masalah apa, ada hukum makruh, ada hukum bid'ah ke apa tak lah. Ini kita nampak atau pendapat yang tengah. Imam Ahmad ni tabiat dia orang mutawassit tindah bertengah-tengah. Orang tidak pelajar tu, tidak pelajar kurang. Bertengah-tengah. Comel pendapat dia begitu. Padahal hadis mari tak ada jelas satu ya. Belah hadis ihtimal. Ada ihtimal tak ada qat'i itu. Dia boleh ihtimal, boleh tanggung belah ni banyak lah boleh tanggung. Itu cara dalam kita nak orang panggil menghadapi dengan masalah ummah. Kita terik kat pun dah. Saya biasa tanya. Orang tanya kata masalah orang panggil tak tanya tak ada lepas ada. Lepas dah tidak lah mana ustaz. Kita kata tu pilih. Kita nak tak ada masalah apa. Nak kita lepas tanya pun tak apa. Dia kata kan orang main ngajar dulu kata kena tak boleh. Salah. Kena melepas salah. Ustaz orang tak serak je kata. Jadi kita nak hidup fantom sesuatu benda tu kadang-kadang orang panggil satu benda tu kita lagi fantom benda hak Nabi tidak fantom ni tak ada. Ulama tak dapat biar wanita fantom. Fantom ke mana? Tengok Imam Ahmad tu. Imam Syafi'i dia lepas. Tak apa Imam Abu Hanifah lepas. Imam Malik lepas. Imam Ahmad saat ni tak ada fantom tak. Tak apa lepas tak apa. Itu pendapat Imam Ahmad. Hanya orang belakang ni ada hak ni ya dua dia berterik. Dia berterik. Saya memang Albani tengok dia banyak berterik masalah. Terik apa dak? Ya ulama belakang. Saya memang ni nak pergi ikut dia kata tak. Kalau selepas tangan makruh. Mari Albani lepas tangan. Kalau tak bid'ah. Jadi berteriklah dua tu. Jadi kita kena faham. Kita orang belakang ni kena faham cara kita nak praktibat, cara kita nak beramal. Jangan gaduh orang panggil hukum dengan cara orang panggil. Teruk-teruk tak boleh. Marilah bid'ah apa ni orang tak angin tak ada bid'ah. Bid'ah ni kadang-kadang orang kita faham ni dalalah lah mereka. Bila bid'ah dalalah. Dalah sesat. Bila sesat ngaku apa nak kita lepas letak tangan tak ada ni. Pada lepas ada rokok lagi masuk ngaku tak boleh nak pergi. Ada. Lepas tu lepas tangan ni tak boleh pahala sikit hempuk makruh tak boleh nak pergi. Dia benda Nabi tak ada riwayat rasa kacik lah benda tu. Walaupun ada petua ulama dan sebagainya kita kena tengok banyak-banyak. Tengok banyak-banyak ulama. Jangan tengok sore dua. Kadang-kadang kita ni tengok ni sore pakai hal ni enggak. Tu ya hukum berlaku itu dia berlaku. Punahlah kita.
Nah, kemudian kita turun ni ya pasal ulama setengah ulama ni pasal tasahul mudah-mudah. Bila mudah-mudah ni kita turun ya belaka ikut dia kata. Punah kita tengok banyak-banyak orang ulama, banyak-banyak ulama kata lah mana sampai dulu dia kecek lah mana. Kemudian lepas pada tu kecek lah mana, akhir ni kecek lah mana. Kita pelanggar tengok. Setahu mana kuat adik Nabi nanti hukum semata ketemu. Tu semua saat itu. Tu kewajipan lah kita ke belakang nak cara benar tu sikit sebanyak saya panggil nak jadi ummah wahidah tak seria dia panggil pecah belah oleh ummah. Ada yang satu benda. Orang yang tak faham ni benarlah ni yang boleh pecah. Aku tak sedap ya tu semaya lepas tangan tak tangan terada. Mari pula aku tak boleh nak ya tu semaya tak tangan terada tak lepas tangan. Ni hukum dah. Kalau orang tak tiga kapung nampak tak tanya terhadap ni ke mana. Orang semaya pasal ni puak wahabi pun. Kata mereka dia tak faham. Lepas tu mari tak tanya tak tanya terhadap lepas tanya ni puak mana ni pasal ni puak bid'ah ke puak sunnah tak. Satu masalah. Lepas tu kena faham. Benda-benda ni kena faham banyak. Yang kita ngaji sikit ni tak pada. Mengaji sebanyak sikit. Maka baca tak apa. Kemudian lepas pada yang tak tangi terhadap Rabbana walakal hamd. Lepas kita tidak Rabbana walakal hamd. Kemudian turun pada sujud. Sujud ni satu perkara yang penting. Sujud ni satu orang panggil tepatnya kita menghadap Allah yang paling penting sekali. Sebab orang panggil serendah-rendah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita sujud ni tak ada dah khas untuk Allah SWT. Mana sujud tak ada sujud pada orang lain kecuali pada Allah. Sujud wakwi jatuh kepada haram siapa kepada mertak pada sujud pada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah kita niat nak ibadat pada benda tu, tu banyak. Nak adanya sujud ni satu perkara yang penting bagi kita. Maka bila panggil Tuhan suruh kita sujud pada Allah SWT, satu peluang keamasan bagi kita. Satu peluang. Sebab orang kafirnya sujud Tuhan tak boleh, Tuhan tak terima. Orang kafir. Orang yang tidak sujud kepada Allah SWT ni, mati esok ni, Tuhan kerah belakang dia. Sujud tak boleh. Sujud ni bukan benda mudah. Kalau Tuhan tak sujud, tak boleh nak sujud. Orang nyakit amat perut, nyakit amat pak, sujud tak boleh. Hidup boleh, sujud tak boleh. Yang ada khokok tak sujud, pasal sujud ni tak boleh, nak beri tak boleh diri dia tu. Jadi kerah belakang jadi ke apa ni, nak sujud tak boleh. Sebab tu orang yang siar daripada penyakit amat perut, duduk atas kereta tolak. Kalau orang pernah tanya dia, saya baca dalam hak negara. Dia tengok tolak kereta tolak. Sama dia ahli berita ni nak kau sampai dia kata ni bila hingga ni nak apa mula sekali. Dia kata asjudulillah, aku nak sujud pada Allah. Wal an la astata' an asjuda lillah. Sekarang ni aku tak pasal sujud tu. Tapi bila aku hingga mula-mula sekali aku nak buat sujud pada Allah. Ni ayat katanya dia buat besar hati dia nak sujud, cakap tak sujud tak boleh. Pak kita orang tu kita peluang sehat boleh sujudlah banyak. Sujudlah molek. Sujud ni satu benda yang paling penting sekali. Bukanlah panggil main-main. Sebab tu kalau sujud tak kena cara dia tak sah juga semuanya kita. Nabi suruh Ibn Abbas banyak kata umirtu an asjada ala sab'ati a'zam. Nabi kata aku disuruh sujud saat itu di atas 7 anggota. 7 anggota tu nak rapat belakang tangan kita. Tangan kita jangan kita berlapik lah, kata tak darurat. Kita terlalu panas. Bombing kita semaya ni panas dah. Misalnya batu, main tak batu, saya panas dah.
Kasut kita boleh pakai semaya tak apa, pakai selipar kasut tak masalah apa. Sajak lah kalau selipar pakai selipar tak apa semaya. Ketika panas ke apa semua tu, ya semaya kan lipar tak masalah apa. Nah, saya kita panas pakai. Nah, lepas tu pula nak sujud ni, nah batu panas, kita ambil kain lapik tak apa. Ambil kain tetap sujud dah kain tak masalah apa tu. Karena panas. Kalau masa tak ada apa-apa ni, nah tak usah lapik lah. Nah, lapik rambut pun tak boleh lah tu. Nah, rambut usung kurapel tu, sujud dah rambut pun tak boleh. Kena dahi kita, hidung kita saat ni dia masuk anggota sekali dengan dahi, hidung tu. So, dia bila so situ. Lepas tu tangan pula, tapak tangan tu. Nah, 2 jadi 3. Lepas tu lutut pula 2. Nah, jadi 5. Lepas tu kaki kita tu. Nah, we panggil ujung kaki kita tu hadap kiblat. Nah, ujung kaki hadap kiblat masa kita sujud tu. Nah, jadi we kena tapak ni sini apa kaki ni, ujung kaki hadap kiblat. Nah, we duduk gitu lah. Nah, jadi bila balat tu 2 situ jadi 7 anggota situ. Nah, lepas tu kena perapat sujud. Lepas tu khilaf ulama lah, segi perapat, segi ringgai apa tu. Nah, ringgai supaya kita duduk kiam dan perapat tu semua tu khilaf ulama situ. Nah, perapat tu malat, mari warik dan sebagainya. Masa kita sujud. Dan masa sujud saat itu, yang sama di antara lelaki perempuan ni tak ada beza apa. Nakik tangan kita tu, tangan tu siku kita perut lengan kita tu dapat tanah tak boleh sebab anjing tidur tu misalnya, betul tak boleh. Kita kena nakik tangan kita buat, nak buka. Tak boleh perapak gitu. Lepas tu sini orang panggil dalam pendapat. Kena perut pun kena jangan rapat dengan paha. Perut pun kena bersenggai dengan paha tu masa kita sujud. Sujud perut tak boleh rapat dengan paha dak lah. Nekeh tepat sepaik tak arah lah. Saya dah semai sejak hari apa tepat dia sepaik. Kalau tak kokok nak sujud tak boleh. Kokok tak apa. Rapat pun tak apa lah. Tu nampak kan? Tepat sepaik. Tu. Kalau misal sujud tak belakang orang tak apa lagi, tepat sepaik. Kita semai sejak hari. Orang penuh. Tak sah. Kita nak main mana? Dia semai sujud tak belakang tak punggung dia misalnya sujud tak ada masalah pas itu. Boleh, tak ada apa gitu. Sebab kita tak tepat dah. Sujud tak apa-apa kena tak tiye tak apa pelah. Sebab ada tempat nak semaya misalnya. Kalau ada tempat apa sing ada tempat luar tu kita semaya tak boleh lah tu. Sujud tak tanah. Patut lelaki perempuan pun sama juga. Kita sujud tu duduk ke sama. Hanya ada pendapat hak Syafi'iyah, ada hak Imam Nawawi hari tu. Kalau kita Melayu tu banyaklah. Orang kita macam tu pada. Hak Imam Nawawi tu kecek mari segi pendapat dia tu. Itu retina ni kena orang panggil sepek sikit. Tangan dia tu jadi sepengah rasa buka lah. Dia ada perapat. Perapat duduk bersing stoko perapat gitu. Itu pendapat ulama. Bukan mari dah hadis tak. Nanti kena bahas itu. Cara dia ngalil lelaki dan perempuan. Lelaki ni jelas lah. Kena buka belakang. Ada dia kena buka. Biar kita sujud. Lepas tu sujud ni paling Nabi baca doa banyak sekali sujud. Sujud ni lah Pak Nabi baca doa banyak sekali. Lepas pada kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Nama sujud tu Wabihamdih pun sama dengan Subhanal Azim saat ni. Yang katanya ada hadis sahih mari apa ni sahih. Subhanal Rabbiyal A'la. Wabihamdih ni khilaf ulama. Kata boleh pakai kata tak boleh pakai dia. Tu kita ambil hak seni Subhanal Rabbiyal A'la saja. Kata banyak kali tak apa. Supaya dengan orang panggil rokok saat ni. Lepas tu kita nak doa nak apa semua boleh belakang. Sujud ni tak ada salah pun ada. Sama ada semai fardu, semai sunat tak kira. Sutri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar boleh. Tak ada apa. Situ yang boleh doa sebab Nabi suruh kita berdoa. Tempat yang paling comel sekali yang kita duduk menghadap Allah dalam semaya ialah masa sujud. Bila kita sujud jangan lepas peluang.
kita nak doa pada Allah SWT. Doa masa sujud. Kalau misal kita tak pandai bahasa Arab, nak doa bahasa Sia, bahasa Melayu, nah kita orang panggil supaya nak lepas pada khilaf tu, kita doa lati. Tak sah tu behu suara. Sebab bila tu behu suara dia ada khilaf ulama, kata sah tak sah semaya kita. Sebab kita kecek lain daripada bahasa Arab dalam semaya. Mana kita kata-kata lain pada bahasa Arab. Nak kecek tak boleh dah semaya. Yang semaya ni kecek bahasa Arab tak boleh. Bata-bata semaya. Tapi kita menghadap Allah ni, dia hanya berkata subhanallah, puji Tuhan, alhamdulillah, boleh kata Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Nah, rabbana walakal hamd, boleh kata-kata biasa tasbih ataupun zikir pada Allah SWT, ingat pada Tuhan. Kita sebut kelima tu kerana ingat pada Allah atau berdoa. Doa ni kita dah ngadap Tuhan, dia minta rayu, dia minta pada Tuhan, minta tu, minta ni pada Tuhan, boleh. Tu dengan bahasa Arab tak ada masalah apa tu boleh. Kalau kecek tak boleh. Bila doa balas ni, kita guna bahasa lain pada bahasa Arab untuk doa. Ada khilaf ulama. Tapi supaya lepas pada khilaf ni, kita tak usah utubiklah kata tu. Hiduplah hati. Nak apa tu? Ingatlah hati kita minta Allah, minta hati Tuhan tahu belaka hati pun. Katalah hati kita. Nah, mulut ada bunyi apa? Ada gerak apa mulut? Nah, bila tak ada gerak mulut ni, orang panggil tak ada kecek lah, tak ada tubik suara huruf dan sebagainya. Nah, aja dalam hati kita. Nah, doa gina doa apa? Nah, dalam semaya kita. Nah, dengan sebab tu, jangan kita lepas peluang masa kita, rock itu masa kita sujud. Nan tamak nina, jangan sujud sultan. Sujud persen tamak nina. Sujud sultan tak sah. Sujud sebab itulah. Nah, sekurang-kurang kita baca sujud ni 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini maknanya supaya tamak nina dah lah. Pas nak panjang pada tu pun boleh, tak salah apa. Tapi kalau esok lah, jangan semaya bime ni tak boleh panjang sangat. We pada pandak doa pun tak boleh. We pada. Kemudian pula lepas daripada sujud ni, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ni, iaitu kena tamak ninah juga. Antara dua sujud ni, kita duduk supaya kita baca tahiyat awal tu. Dia panggil iftirash. Cara duduk. Pesing kek kaki sebelah balik kanan ni. Lepas tu punggung kita di atas putih kaki kiri. Itu duduk pesing. Belah tidak rapat pada tanah. Pakai punggung kita tak rapat pada tanah. Itu panggil duduk pesing. Iftirash. Lepas tu jari hujung kaki kita tak kira. Kalau kita kuasa, tak kuasa nak kan? Kuasa nak buat Nabi Allah tu. Tu duduk panggil antara dua sujud ni sebagai rukun juga. Kemudian pada sujud seperti ni lah. Lepas tu duduk panggil tasyuk akhir, tasyuk awal tu. Sebagai sunat tasyuk awal ni. Duduk tasyuk awal ni sunat yang Nabi tak biasa tinggal. Dia tinggal Nabi sujud sawi. Ulama belakang ni dihukum kata hak pasien ni paling sunat ab'ad. Masa Nabi tak ada royak sunat ke sunat ab'ad ke, tak ada royak. Nabi tahu pada zaman dia ni kata kalau Nabi tinggal hak ni, Nabi buat semua. Nabi tinggal hak ni, Nabi ganti dengan sujud sawi. Sini bukan sunat ni tak boleh ni, tinggal dengan sawi kata tu ya. Tak ada hukum tak ab'ad ke hay'ah ke. Sunat lain Nabi tinggal tak, tapi Nabi tak ada sujud sawi. Berarti sunat ni tak ada sujud sawi, tinggal. Tapi malah kita buat tinggal. Tinggal ni tak boleh sujud sawi. Pas satu benda masa Nabi tinggal apa tu Nabi buat semula rokok. Terlupa misalnya, Nabi rokok semula. Lepas tu kubung mari sunat pasuk.
Terati. Misalnya punoso, rati sekarang. Rati. Mula situ. Kamane rati wisudah pasca. Jadi nak ayat katanya, itu cara Nabi buat, bila Nabi buat, Nabi tinggal, Nabi buat semula. Tak ada sawi ni panggil rukun. Itulah ulama letak. Ulama belakang ni bakal letak. Hanya masalah dari segi Imam Ghazali mari letak atas sunnah ab'ah hay'ah itu. Belakang ni bakal ada bagi. Belah tu. Jadi nak ayat katanya, tasyuk awal ni duduk dia, baca dia, semua saat ni dia panggil sunat. Tidak sampai pada rukun. Mana kalau dia tinggal sebelum sawi kata tu. Supaya nak sepenuh semaya kita nak. Sawi ni sepenuh semaya kita lah. Kamar dia pula tasyuk akhir tu. Tasyuk akhir ni sebagai rukun dalam semaya. Tasyuk akhir ni duduk tak serupa dengan tasyuk awal. Mengikut pendapat masing-masing. Kalau tengok ada Imam Malik ni, dia tasyuk akhir tasyuk awal hak dulu serupa ya dia. Duduk mesti tasyuk akhir belakang. Duduk tawaruk dia panggil. Tawaruk ni biasanya pawai punggung kita tak rata. Kaki sebelah. Kaki sebelah kanan ni. Lepas tu pawai punggung kita tak rata. Supaya kita duduk tahiyat akhir tu lah. Bagi dia tahiyat awal tahiyat akhir serupa. Duduk rata. Sebab Nabi semaya dia duduk biasanya supaya tu tahiyat akhir tu rata. Tahiyat awal tu rata. Dia banyak riwayat mari masalah cara duduk dan semaya. Kamar dia pula kalau ikut Abu Hanifah ni dia sebab tahiyat awal belakang. Abu Hanifah ni dia supaya tu duduk tahiyat awal belakang. Tahiyat awal duduk lah tu, tahiyat akhir duduk lah tu. Sumpah segi dia. Ada beza tak? Tengok pendapat dia. Sebab Nabi dia biasa duduk belakang. Lepas pada tu pula dia tengok pada Hanabilah ni, tahiyat awal dia serupa dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah, Hanabilah, Imam Ahmad ni serupa dengan mazhab Syafi'i. Jadi sama duduk orang panggil tahiyat awal duduk biasanya iftiras supaya kita duduk tahiyat awal tu. Tahiyat akhir duduk tawaruk supaya kita duduk tahiyat akhir. Yang artinya supaya punggung kita tak terlata tahiyat akhir tu. Tahiyat awal ni apa punggung kita tak putih kaki kiri tu. Jadi duduk macam tu. Supaya kalau kita ada semaya tu lah biasanya. Malah tu. Tapi hak bezanya antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ni beza betul. Semaya pasal 2 rakaat. Kalau semaya subuh. Semaya subuh ni Imam Syafi'i dia kira katanya tahiyat akhir, duduk pada tahiyat akhir tu. Kalau kita duduk dalam semaya zuhur tahiyat akhir apa tu lah. Tapi Imam Ahmad ni dia kira kata semaya pasal 2 rakaat ni duduk pasal iftiras, duduk pasal tahiyat awal. Tak ada duduk pasal tahiyat akhir tak, sebab semaya 2 rakaat. Ya khilaf situ ya. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, khilaf situ. Kalau semaya subuh kak, Imam Ahmad je duduk pasal tahiyat awal tu. Imam Syafi'i duduk pasal tahiyat akhir tu. Dia khilaf situ. Kita nak duduk pasal mana saat itu. Dia ada warid mari belakang dalam hadis sebenarnya. Kita tengok keadaan lah. Wasa orang panggil sedap duduk pasal mana, duduk. Warid mana. Ada Aisyah penjelas lagi. Siapa kata Nabi tak ada duduk tawaruk dan semaya duduk iftiras belakang. Duduk pasal tahiyat awal tu belakang. Nanti mari banyak. Mari dalam hadis kata Nabi tahiyat awal dia duduk pasal situ, baik tahiyat akhir duduk pasal tahiyat akhir tu. Nanti banyak. Mari ulama ni pegang hadis mana-mana. Dia pegang hadis tu. Semua hadis tidak nasah belakang. Boleh pegang belakang. Sebab tu dalam masalah ni Islam ni wi hurriyah, wi orang panggil kebebasan pada kita dalam kita nak duduk saat ni sebagai tatbik dengan apa ni sunnah Nabi. Supaya Nabi nak mudah bagi kita lah situ tu, mudah bagi kita. Sebab tu dalam Islam ni hak benda Nabi peluah, kita peluah boleh. Nabi sepek, kita sepek tak boleh luah. Tu kena reti dalam panggil dalam patibat kita saat itu. Tu dalam tasyuk akhir. Tasyuk akhir. Kamar dia baca tasyuk ni pun tu banyak lafaz juga mari pada Nabi. Lafaz kita duduk baca tu pun tak apalah. Kita baca kita mudah-mudah kita baca yang mudah tu, baca tu.
Negara dia baca bahasa lain pula hak dia. Tasyahud. Ini ayat tasyahud ni saat itu ada khilaf banyak lapa-lapa baca tu. Nah sebab tu panggil tak ada pula pola mana tu. Pilihan nak baca lah mana lah. Nah kita diajar sejak kecil lagi dah baca tasyahud macam kita baca semua tu baca lah tu tak ada masalah apa. Bukan masalah tu. Nah kemudian lepas pada salawat atas Nabi. Salawat atas Nabi saat itu. Nah seakal sikit-sikit panak pendek. Nah, selawat tan Nabi ni Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, tak apa dah ada tu. Selawat tan Nabi dah dia panggil. Ya lepas ada tasyuk akhir pak Nabi Allahumma shalli ala Muhammad selawat dah. Sebanyak-banyak ada tu. Tak apa. Nah, kemudian sesempurna selawat tan Nabi ni. Nah, akmaluha ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu orang paling sempurna dalam panggil selawat kata Nabi itu. Nyata keadaan lah kita. Nah, itu kata Allah sallallahu alaihi Muhammad besar dah pada itu. Nah. Tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir. Nah, tasyahud akhir tu dia panggil tasyahud akhir dan selawat. Suku-suku tu dia rukun suku. Kemudian yang ke belum yang terakhir adalah semai kita ni salam. Nah salam ni akhir sekali dah dalam rukun. Baru taktik ni mati kata. Nah ayat tanya salam ni banyak lafaz mari kepada Nabi. Tengah daripada riwayat Nabi kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal salam. Nah setengah kata assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia mari hadis Nabi. Nah, ada kata assalamualaikum. Banyak-banyak kali Nabi kata. Assalamualaikum. Maksud sekali. Kadang-kadang Nabi assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak pakai mana tu? Pilihan kita lah. Nah, ayat katanya benar tu warid mari pada Nabi belaka. Nah, jadi tempat kita ni biasa dengar assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dengar banyak tu. Tempat kita ni dah. Kalau salat assalamualaikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tu. Mana tiga-tiga tu boleh belaka. Kita ada semaya di jamiah pak ngaji tu bunyi belaka. Nah, orang ni naik email assalamualaikum. Orang naik email assalamualaikum warahmatullahi. Orang naik email assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kita punya belak-belak ya tak boleh ada dah. Ya biasalah tu. Nah, ayat tu lafaz mari pada Nabi tu banyak. Nabi kata banyak kali Nabi mudah kita. Mari mudah bagi kita baca tu tak ada masalah. Positif. Tu saya panggil rukun semaya sepitah lalu. Nah, rukun semaya sepitah lalu tu kita ni kena tahu juga rukun tu. Supaya saya panggil tujuan apa kalau kita tinggal rukun kena buat semula. Ingat tahiyat awal, kalau tahiyat awal kita baca tahiyat awal misalnya, lupa baca. Kita bangun sampai hak rakaat tak ada sujud dah. Nampak tak ada duduk dah. Misalnya kita baca tahiyat. Bahawa kita pun sampai masa tahiyat rakaat kedua ni kita bangun, lupa pak naik sampai sekerak dah. Sampai pada hak rakaat dah. Nak diri lah misalnya. Orang kata subhanallah, kita bangun dah subhanallah pak tak ada duduk dah kita. Kena bangun sekarang. Mereka bangun nak bangun tu, baru nak bangun ada subhanallah tak apa. Ni baru bangun dah tak boleh lah. Kalau kita tegah sekali subhanallah pun tak boleh duduk. Kalau duduk pak batas maya kita. Ditambah lepas satu rukun pula. Batas maya kita. Dibagi tak payah situ lah ya. Kadang-kadang kalau kata subhanallah pak gang lagi duduk. Tak boleh. Ada tu setengah orang tu. Nama salut tak boleh duduk. Yang lain daripada panggil rukun ni kata subhanallah pak kena buat tak boleh. Walau diri sekali pun kena duduk. Tu yang lain. Supaya misalnya kita baca tahiyat akhir. Mau baca tahiyat akhir pak tu nak naik rakaat kelima misalnya. Pak dah. Tetap baca tahiyat akhir pun bangun naik duduk diri. Kali nak tu subhanallah kena turun duduk tahiyat akhir. Tak boleh kacau baca dah. Tu rukun. Tak suka. Atau supaya kita pahal situ yang mudah. Tak pahal situ jadi kok naik. InsyaAllah kita akan sambung belajar pula berkenaan dengan
karakter, semaya dan sebagainya. Sekarang aku ada astagfirullah wa lakum wa qultu amri Allah basrul ibad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.